kencang-kencang bisnesnya kencang. Kepada anda yang baru saja bersama kita, itulah paparan kita artis dan selebriti yang berniaga di Ramadan Mubarak ini. Dan kita bawakan antara mereka yang mereka yang melakukan perniagaan lah sampingan apatah lagi dalam Ramadan ni. Kita nak tahu juga sisi lain mereka ni bagaimana kan. Jadi kita nak bersama dengan Farah Ahmad. Assalamualaikum. Jelita. Kita sohor pemenang anugerah. Kita tahniah di atas kemenangan. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, dan kita ada Asmida. Juga ayahandanya. Kita panggil Encik Ahmad Abu ataupun Oi, Mat Labu. Siapa tak kenal Mat Labu, Wang Semaju. Betul kena mahu promosi kan nama saya. Promosi sebab siapa tak kenal dah berniaga lama dah, tak salah saya lebih dari 25 tahun, hampir 30 tahun. 30 tahun ada. Jadi maknanya Asmida bersama-sama dengan Gerai jual dengan bapa sejak umur berapa? Sejak daripada kecil. Daripada saya umur lebih kurang 3-4 tahun tu ayah dah start berniaga bazar Ramadan dah. Wah, jadi memang membesar dengan berniaga Yes, macam gini ni sebab roti canai dengan murtabak lah ni. Itu dia air tangan daripada ayah sendiri tengok anaknya jadi alhamdulillah. Betul. Saja bakat yang ada untuk mengembangkan bakat kita generasi akan datang. Okey, kita bicara macam Cik Ahmad dan juga Asmida, murtabak, roti canai, Farah pula di sisi lain ni seni yang datang dari jiwa. Tu kemudiannya dititipkan di atas hasil kerja seni ini sendiri kan. Okey, kita nak tanya mula-mula dulu Encik Ahmad pengalaman yang dah banyak dah sekarang ni, dan kita pernah lalui 2 tahun yang sunyi, sepi kan dalam perniagaan. Bagaimana untuk tahun ni respon orang ramai buka je berniaga? Keadaannya. Yalah, 2 tahun yang lepas kita agak kurang. Ada tahun 2020 langsung kita tak ada kan. Dan tahun lepas pun kita hanya sekadar diberi kebenaran dekat 2 hari yang ke-20 puasa. Kemudian sebab tu kita dah PKPD kan. Dan insya-Allah alhamdulillah untuk tahun ini pada awalnya sehingga ke semalam sambutan tu amat menggalakkan. Kerana ramai pelanggan-pelanggan saya yang selama ni dia rasa dah lama tak rasa. Masa saya nak tanya dia lebih daripada yang biasa. Sebab kita nampak kat bazar Ramadan ni macam masuk kampung semua. Betul nampak serbu dia. Macam mana keadaan? Keadaan tu memang macam tu. Mereka dah lama tak bersama merasa masakan murtabak saya. Jadi diorang tu sanggup berbaris, ambil masa lama sikit walau dalam keadaan hari itu dalam keadaan hujan dan sebagainya. Kadang kita pun sebagai pembekal agak tersentuh dengan sambutan yang dibagi menggalakkan oleh para pelanggan, terutamanya penduduk-penduduk di sekitar Wang Semaju. Saya amat berterima kasih kepada mereka yang memberi support tentang perniagaan roti canai murtabak saya untuk tahun ini. Sudah tolong sekali lah turun padang. Of course. Let's go. Marketing juga. Kita macam mari macam tu lah. Ada alunan lagi. Mari. Raja Lelong. Sambil-sambil tu kita pun tolong masakkan murtabak jugalah, tapi mainly kalau yang menebar murtabak ayah dengan mak lah. So saya macam bungkus, tolong terbalikkan murtabak, panggil orang. Suara kan? Tiba-tiba tak adalah tak belajar ilmu tiba-tiba. Boleh menebar juga. Boleh menebar juga. Cuma saya ni kurang pantas lah. Ayah lebih, of course saya lebih cekap kan. Begitulah. Jadi kalau nak bertanya kepada kedua artis kita lah, selalunya kalau kita ni nak bergerak ke arah fasa endemik kan. Jadi industri semakin terbuka dan sebagainya. Tapi selalunya orang di luar sana tak tahu macam mana keadaan industri hiburan sebab tu Ramadan ini. Jadi mungkin Asmida boleh terangkan, dan mungkin sebab itulah dia terus berniaga. Okey. Macam saya memang dibesarkan dengan keluarga yang berniaga makanan. Jadi berniaga di bulan Ramadan itu bukan Ramadan je. Di bulan-bulan biasa setiap hari pun memang kami berniaga. Jadi kesan daripada pandemik dan sekarang endemik, sebenarnya endemik ni memberi satu ruang untuk kita bernafas lah kan Kak Farah, anak-anak seni kan, untuk kita bernafas balik setelah 2 tahun rasa macam di hujung-hujung hidung je kalau kan. di hujung tanduk begitu. Ya, betul. Tapi
ramai juga saya tengok rakan-rakan artis yang lain bila kita berhadapan dengan fasa pandemik ni, mereka mengambil langkah untuk berniaga. Dan saya rasa itu salah satu inisiatif yang sangat-sangat baik, which is kita kena admit, kita kena terima yang kita berada di dalam tahap kesukaran. Kena kreatif. Kita kena be kreatif. Kita kan anak seni. So apa-apa kita buat pun. Masa pandemik saya rasa sesuai lah dengan Farah. Sebab kan seni yang ada di studio ni kan. Yang di sini dan sebagainya, rupa-rupanya ini sebenarnya kata Farah, bila pandemik tu baru rasa macam seni tu nak diketengahkan. Pada Farah, sebab Farah memang prinsip seni itu sangat luas. Kalau orang kata seni hanya berlakon kan, melukis. Tapi Farah tak. Farah memang daripada kecil aim hobi itu akan menjadi punca rezeki sebenarnya. Bukan sekadar suka-suka kosong. Okey. Benda itu pun memang Farah tanam pada anak-anak, kawan-kawan anak. Jangan hobi itu hanya untuk suka-suka. Kerana apa yang Tuhan bagi kat kita sebenarnya, apa saja, kalau pandai dorongkan benda tu, dia akan jadi punca rezeki kita. Sebab kita buat benda yang kita minat, benda yang daripada hati. So dia akan jadi mana lain-lain. Mana ada bakat di sana ada rezeki lah begitu kan. Jadi apa yang saya tertarik sebenarnya, saya ni peminat seni juga, saya tertarik hati dengan dulang yang saya pun saya tak tahu apa. Sebab saya diingatkan saya diingatkan dengan seorang maaf cikgu garang hari ini. Saya teringat dengan seorang lagi artis ternama yang dinamakan Vincent Van Gogh. Sini. Kan? Starry Night. Starry Night. Ada gaya dia macam tu. Jadi adakah itu ilham buat Farah? Okey. Kita, Farah daripada zaman muda, kau cerita pasal zaman muda je. Masih muda. YouTube, bila tak ada YouTube pun daripada buku memang suka tengok DIY, apa orang buat tahu. So bila kita terpanggil, last 2 years saya tak silap Farah, Van Gogh dah buat 3D exhibition. Dia dah tahu. Farah cakap, miss gila. So bila kita tengok Mak Salih kan selalu dia akan contempt atau buat cara lain kan. So Farah tengok tak ada lagi orang buat lukisan daripada resin. Yang direct resin. So dia memang susah sikit. Tapi yang ni mix media lah. Kita ada sharpkan dengan akrilik juga. So daripada tu Farah buat video tu, daripada resin tu buat Van Gogh punya yang ni, Starry Night. So dia tidak akan nampak sharp macam Van Gogh, tapi dia punya tu ada feel dia. Ya. Kalau saya dapat ni, kalau saya beli dulang ni kan, raya nanti macam ni ada macam. Cewa. Lepas tu bila bangun tu, sebab ni cantik kat sini kan, dah letak ke minum Cik Mak. Ya. Ada kena macam ni. Kita ambil masa sikit. Ke dapur dulu ya. Betul. Bangun nampak. Betul. Ini saya setuju Farah. Ini kau main cikgu kita ini jual betul-betul. Jadi kalau kita nampak satu set dulang macam ni dan juga mungkin ada coaster atau alas gelas ni, berapa harga dia kalau kita beli? Dia tengok, dia ada satu tu yang 3D tu lain harga dia. Kalau yang macam ni dia starting dalam 6, 7 macam tu. 6, 7 campur dengan coaster sekali. Ya, sekali. Itu package. Untuk saya dikatakan sangat berpatutan juga untuk saya hasil seni yang berkualiti tinggi. Alhamdulillah. Tapi ada jugalah yang ingatkan murah. Tapi yelah, yang itu dalam video tu, yang itu bukti buat daripada resin. Ada juga yang ingat murah, orang ingat dalam 150, 200. Ada juga. Tapi orang kata, sebab kita boleh tahu kalau orang tu dia tahu pasal art, dia tahu harga mahal. Betul. Barang saja yang mahal. Kalau barang, kalau let's say lah saya jual 200 kan, barang dengan benda-benda ni, upah saya dengan kreativiti. Sekarang yang kalau arts tu yang mahal tu pasal idea kreativiti tu yang mahal. Yang di mana orang Melayu susah sikit nak faham pasal benda tu. So saya memang start dengan harga yang mula-mula saya nak perkenalkan ni memang murah gila saya jual. 250. Serius masa PKP pertama. 250. Yes. Untuk orang kalau bila dia sekali dah beli satu, let's say lah coaster, satu set 150, coaster 6 kan. Bila dia tengok dengan mata sendiri, dia akan nak tambahlah yang ini. Sebab dia orang baru start appreciate. Betul. Dia orang baru tahu kenapa kalau tengok macam gambar lah tak apa, bila dah pegang, kilap macam kaca. Tapi bukan kaca. Benda tu. Kalau murtabak, dia hari ni beli satulah dulu. Dah sedap kan? Alamak, teringat dah. Saya nak 10 begitu. Selalu macam tu tak? Itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau kadang-kadang dia orang rasa
orang yang biasa tu yang dah selalu tu dia dah tahulah. Orang yang baru-baru tu dia akan cuba dulu. Mungkin esok lusa dia akan datang lagi. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Macam Asmida, perancangan bulan Ramadan macam mana? Sebab nanti kan nak raya, mungkin artis pun ada undangan menyanyi dan sebagainya. Bulan Ramadan ni? Bulan Ramadan ni saya memang ayah saya dah cakap awal-awal dah dengan saya. Masa PKP hari tu memang kita bolehlah kira full on dekat kedai kan. Tapi sekarang ni bila industri kita pun dah kembali seperti biasa dan saya pun dah mula mengajar. Jadi masih bersyarah ya? Ya, saya mula mengajar di Aswara, alhamdulillah. So ayah kata kalau ada kerja tak apa, pergi dulu kerja. Kalau free datang. Kalau tidak tolong ayah macam tu. Kalau tak tolong datang je. Bertugas ya, bertugas jangan lupa. Kalau ada macam ada persembahan, ada show dan sebagainya, itu adalah jalan rezeki bagi dia. Betul. Kalau nak cerita pasal rezeki pula, sebenarnya minta maaf kalau saya mencelah sikit sebab saya nak utarakan kadang-kadang komen-komen yang mungkin kurang sedap didengar atau mungkin negatif. Jadi saya nak tanya kepada Farah lah kan. Komen-komen negatif buat artis yang berniaga rezeki halal. Ada yang kata, nampak TV glamour rupanya lah berniaga tepi jalan. Stigma tu. Lepas tu ada stigma berniaga kat IG dah. Macam. Jadi mungkin pendapat Farah sendiri. Farah selalu benda-benda ni tak layan. Bagus. Tapi kalau layan jawapan Farah senang je. At least aku bos kepada diri aku. Aku tidak menjadi BALACY kepada orang lain. Itu je. Tapi buat apa nak balas, tak payah. Diam-diam je kan? Tak dapat apa-apa pun sebab biarkanlah diorang. Manusia. Biarlah mereka bermain. Biarlah mereka tu dengan labu-labunya. Okey, untuk yang berniaga Ramadan ni, Cik Mat Labu, selalu pukul berapa ni? Orang beratur pukul berapa kalau bazar Ramadan kan? Kalau kami ni macam pukul 5 bolehlah pergi. Tapi seawal jam berapa? Biasanya kalau hari-hari biasa, hari bekerja, selepas asar. Orang balik daripada pejabat lah pukul 5.30. Orang bos sampai waktu tu daripada 5.30 hingga pukul 7 tu agak memang selalunya memang crowded lah memang. Memang crowded lah. Tapi kalau hari Sabtu dan hari Minggu tu dia sebelah petang, sedang pukul 5, pukul 6 baru orang datang. Pasal hari Sabtu Ahad tu diorang ada di rumah, diorang datang beli-beli diorang balik. Kalau hari biasa tu daripada pejabat diorang singgah beli lepas tu bawa balik kan. Betul. Okey. Jadi kalau kita nampak dengan kejayaan bisnes yang dikecapi setakat ini, mungkin lepas Ramadan nak continue ke? Kalau pendapatan kita lagi banyak niaga daripada bersyarah, Farah pun sama juga. Kalau pendapatan lebih bergantung kepada karya seni daripada karya seni di kaca TV ataupun di layar perak, macam mana? Adakah anda akan sambung? Saya sejenis orang yang tak boleh buat satu benda sama. Dalam kalau satu hari pun saya boleh buat macam-macam. Dulu berniaga buang. Siang saya ni bila balik kerja saya akan pergi studio buat arts pula. Saya memang tak boleh duduk diam. Dan saya tak boleh buat satu benda macam kalau berlakon je tak boleh. Dia memang kalau saya pergi syuting pun tengoklah kalau lokasi dia ada tempat yang sesuai untuk selesa untuk tidur. Barang arts pun saya bawa dan saya berniaga dengan yang ini memberi pendedahan jugalah seni kepada masyarakat juga sampai berniaga kan. Tapi Farah pun ada berniaga makanan juga. Bubur je dah Farah dah tutup dah sebab tak cukup tangan. Memang sangat-sangat tak cukup tangan. Masa tu kita kena work smart. Kita kena fikir masa arts dengan bubur. Arts ni lagi senang. Saya tak payah nak dengan ni buat layan dan pulangan dia lagi okey daripada menunggu orang. Sebenarnya serial peniaga lah juga. Memang Farah memang suka berniaga. Berniaga suka mana yang saya suka. Tapi apa yang kita sukalah. Jadi bukan setuju kata saya kata bukan semua artis atau selebriti yang mempunyai naluri berniaga. Bukan semua boleh. Saya rasa memang betul pun. Maknanya semua ada orang contohlah semua orang boleh memasak contoh tapi tak semua orang boleh terima setiap apa yang rasa yang kita nak bagi tu kan. Maknanya ada orang kata macam dia ni pandai masak kat rumah tapi untuk berniaga lain tak boleh. So saya rasa bendanya aplikasinya tetap sama macam itulah. Ada orang suka nak berniaga tapi tak pandai berniaga. Ada orang yang pandai berniaga tapi tak ada bendanya. So lebih kurang sama saya rasa aplikasi dia. Tapi satu benda yang saya lihat kadang-kadang artis ni dia juga ada setengahnya mungkin ada stigma juga lama nak berniaga macam malu sebagainya. Dah ada bina nama besar dalam industri tapi
apa pun ini mungkin antara satu daripada contohlah juga kan. Maknanya tidak ada diskriminasi macam alah kalau aku berniaga pun aku tetap artis yang biasa je, kita manusia biasa juga kan, yang ada sisi lain juga. Yang janji rezeki dia halal. Jadi untuk kita tutup wawancara ini mungkin harapan terus tirai terus tutup tirai kita sebab saya nak tanya Mak Labu ni sebab bila nak agak habis ni harapan Aidilfitri terutama untuk peminat-peminat luar sana. Okey, harapan Aidilfitri untuk peminat semua. Terima kasih kerana support saya dan sekiranya dalam masa perniagaan saya selama 30 tahun, sekiranya ada apa-apa kekurangan daripada saya, daripada segi ciri rasa, segi bahasa saya mohon jadi 10 mohon ampun dan maaf daripada keluarga saya. Baiklah Amin, terima kasih ya. Baik, dan kalau nak tahu art Farah ni, Art by Farah Ahmad di IG. Mungkin banyak lagi nanti aktiviti yang boleh lihat di sana, nak tempah dan sebagainya, boleh nanti hubungi Farah.